Hai, salam sejahtera semua. Selamat pagi. Saya Cikgu Tesi Anak Rijem, mengajar di SK Sungai Buloh Selangau. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang pendekatan humanisme di dalam kelas demi memperkasakan pendidikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya dilahirkan dan membesar di Bauk, Sarawak, mendapat ijazah sarjana muda dari IPG Kampus Pulau Pinang, dan saya telah berkhidmat di sekolah saya iaitu SK Sungai Buloh Selangau selama 6 tahun. Saya mengajar subjek bahasa Inggeris dan juga pendidikan muzik. Baiklah, sebelum saya memulakan perkongsian pada pagi ini, saya ingin bermain satu permainan dengan guru-guru dan penonton yang saya hormati sekalian. Permainan itu ialah permainan teka-teki. Mari kita bermain sekarang. Okey, permainan dia ialah begini. Nyatakan nama permainan di sebelah di dalam skrin ini. Betul, permainan ini ialah permainan congkak. Seterusnya, nyatakan tempat ini. Tempat ini ialah sebuah taman yang berada di Sibu. Soalan yang terakhir. Bilakah Tarikh Hari Guru disambut di Malaysia? Tepat 16 Mei ataupun pada hari ini. Tahniah kepada semua penonton yang telah mendapat semua jawapan betul. 3 daripada 3 soalan betul. Okey. Oleh itu sekarang saya ingin bertanya satu soalan kepada penonton sekalian. Apakah perasaan anda ketika menjawab soalan tersebut? 3 soalan yang telah saya tanyakan sebentar tadi. Apakah perasaan anda setelah mendapat semua jawapan betul? Itu ialah soalan yang kedua. Pasti cikgu-cikgu dan para penonton sekalian rasa seronok, bukan? Ya, betul. Semestinya apabila kita bermain dan menang, dapat semua jawapan betul, semestinya kita akan rasa sangat-sangat seronok dan berpuas hati. Dan kita rasa nak main lagi. Betul kan? Ya. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Dalam gambar tersebut, kita boleh nampak 4 orang kanak-kanak sedang melompat di atas trampolin. Saya ingin bertanya 2 soalan kepada para penonton sekalian. Apakah agaknya perasaan kanak-kanak tersebut ketika bermain di atas trampolin? Ya, sangat-sangat betul. Mereka semestinya berasa sangat seronok. Dan apabila kanak-kanak seronok, mereka akan terus bermain. Letaklah murid-murid kita di atas trampolin. 1 jam pun mereka boleh melompat. Mereka tidak akan jemu, mereka tidak akan rasa letih. Mereka akan terus melompat sebab mereka berasa seronok. Apakah yang mendorong mereka untuk terus bermain? Rasa seronok tersebut. Itu yang memotivasikan mereka untuk terus melompat, melompat, melompat. Mereka akan ulang lagi kerana perasaan seronok tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. 2 permainan yang pertama tadi, iaitu permainan teka-teki yang kita telah sama-sama jawab bersama dengan gambar kanak-kanak melompat atas trampolin ini mempunyai hubung kait berkenaan dengan tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini, iaitu pendekatan humanisme ataupun pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme ialah kita mengetahui apa yang mendorong seseorang itu untuk belajar ataupun untuk melakukan perbuatan tersebut. Kita memahami apa keperluan mereka, iaitu seperti kanak-kanak, mereka rasa seronok untuk bermain dan untuk belajar. Seperti yang kita telah laksanakan sebentar tadi, oleh kerana kita sudah menjawab 3 jawapan dengan betul, jadi
kita nak menjawab lagi. Jadi itulah sebenarnya pendekatan humanisme, itu motivasi. Apakah yang memotivasikan seseorang untuk melakukan sesuatu? Pendekatan humanisme telah dipelopori oleh dua orang tokoh, yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Sebelum itu, kita tengok dahulu apa yang dikatakan oleh Carl Rogers. Ini adalah gambar yang sangat popular, iaitu seekor kucing melihat cermin dan melihat seekor lion ataupun singa. Okey, Carl Rogers mengatakan bahawa manusia hanya akan merasakan keperluan untuk self-actualize ataupun meningkatkan potensi mereka sekiranya mereka dapat merapatkan jurang antara self-image ialah diri mereka yang sebenar, dan ideal self. Ideal self ialah di mana mereka melihat diri mereka. Macam mana mereka membayangkan diri mereka yang berjaya, diri mereka pandai, diri mereka mencapai banyak perkara. Self-image ialah apa diri mereka yang sebenar sekarang. Sekiranya mereka dapat merapatkan jurang di antara diri mereka sekarang dengan siapa yang mereka nak jadi pada suatu hari nanti, mereka boleh rasa mereka mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan dalam diri mereka, iaitu dengan cara berusaha, dengan cara belajar, mencari ilmu, menimba ilmu, membaca buku. Itu ialah cara mereka untuk self-actualize-kan ideal self mereka. Jadi apa yang kita perlukan di sini ialah kita buka minda kanak-kanak, kita buka minda murid-murid kita untuk melihat, supaya mereka mampu melihat siapakah ideal self mereka. Seterusnya kita lihat apa yang Abraham Maslow katakan. Ini adalah hierarki keperluan Maslow, iaitu keperluan asas yang memotivasikan mereka untuk actualize, untuk memperlihatkan diri mereka yang sebenar, mencapai potensi mereka yang sebenar. Yang pertama ialah fisiologi. Fisiologi bermaksud keperluan asas seperti makanan, minuman, tempat tidur, tempat tinggal. Dan yang kedua ialah safety. Safety ialah keselamatan. Keselamatan ini dari segi contohnya tempat tinggal. Kanak-kanak itu mempunyai rumah, asrama yang selamat untuk mereka tinggal. Mereka rasa selamat, tidak ada orang yang mengancam mereka, guru ke sesiapa-siapalah yang mengancam keselamatan mereka. Semestinya bukan guru kan? Dari segi kewangan, mereka tidak perlu fikir, apa yang saya nak makan esok. Itu ialah dari segi keselamatan. Yang ketiga ialah love ataupun belonging. Apa perasaan dia? Adakah dia rasa diri dia ada di dalam kelas cikgu-cikgu? Adakah dia rasa diri dia sangat jauh? Dia berada dalam kelas tapi tak ada orang tahu dia berada dalam kelas tu. Semua orang dia ada ke ataupun tak ada tu sama saja. Yang keempat ialah self-esteem. Self-esteem ialah keyakinan diri dia. Dan yang terakhir yang paling tinggi ialah self-actualization, yang mana dia mencapai potensi diri dia. Menurut Maslow, sekiranya kanak-kanak ataupun murid-murid tidak diberikan ataupun tidak mempunyai cukup fisiologi ini, dia tidak akan dapat mencapai yang di atas ni, potensi diri dia. Sekiranya semua keperluan-keperluan ini dipenuhi, keperluan dari segi fisiologi, cukup makan, cukup ada tempat tidur, dia rasa selamat untuk belajar, dia tidak takut untuk buat kesilapan, dia rasa disayangi, dia rasa dia belong to the group, belong to the classroom. Dia ada keyakinan diri, barulah dia akan dapat actualize-kan diri dia sendiri, mencapai potensi dia sendiri, berusaha untuk mencapai potensi dia yang tertinggi. Ini adalah daripada Maslow. Jadi apakah pendekatan humanisme di dalam kelas? Iaitu menyediakan situasi yang memberikan murid rasa seperti berikut ketika belajar. Yang pertama, rasa dihargai. Dia tahu kehadiran dia di dalam kelas pada hari tersebut
dihargai oleh rakan-rakan, dan dihargai oleh guru. Dia rasa selamat. Dia tahu walaupun dia buat kesilapan, tapi dia tahu kesilapan itu tidak akan menjatuhkan dia, tetapi kesilapan yang dia buat, dia akan belajar daripada kesilapan itu. Dia dihormati. Dia tahu diri dia dihormati oleh kawan-kawan dan juga oleh guru dan juga staf-staf lain di sekolah. Dan dia rasa diri dia diiktiraf. Dia mencapai sesuatu dan dia diiktiraf dengan pujian dan sebagainya. Jadi ini adalah pendekatan humanisme di dalam sekolah. Mengapakah pendekatan ini sangat penting? Yang pertama, pendekatan ini memberikan motivasi dan menyebabkan murid berinteraksi dengan kadar yang tinggi. Apabila mereka mempunyai motivasi dalaman, mereka akan mempunyai keinginan belajar yang sangat tinggi. Seterusnya, pendekatan ini juga meningkatkan kemahiran mereka untuk belajar. Setelah murid mengalami self-actualization itu, mereka akan berusaha bukan hanya kerana guru yang meminta mereka membuat seperti ini, seperti itu, tetapi mereka mempunyai drive itu sendiri untuk mencari ilmu. Contohnya, membaca buku, walaupun buku tersebut bukan ada dalam kelas, mereka akan mencari di luar, mencari artikel sendiri, membuat research sendiri dalam YouTube. Itu adalah self-actualization. Sebab mereka ingin tahu, mereka ingin mencapai sesuatu, mereka telah nampak diri mereka yang telah berjaya itu dan mereka menuju ke arah itu. Jadi apabila mereka mempunyai keinginan, maka mereka mempunyai kemahiran. Mereka akan cari sendiri. Jadi, ini akan menyebabkan mereka lebih mudah memahami apa yang diterangkan oleh guru di dalam kelas. Oke, saya ingin kongsikan sebelum pendekatan humanistik ataupun humanisme dilakukan oleh saya di dalam kelas secara pribadi, ini adalah murid saya. Semasa saya baru saja masuk ataupun posting, saya boleh katakan bahwa ilmu saya masih kurang, tapi saya sedang belajar, ya. Jadi saya mencuba pelbagai. Jadi ini adalah salah satu daripada kelas saya yang mana saya cuba untuk menggunakan chalk and talk saja. Sekarang orang tak guna chalk, whiteboard, pen, marker dengan bercakap saja. So ini adalah reaksi murid-murid saya. Ada yang letih, ada yang nak tidur, begitulah. Jadi setelah saya mencuba pendekatan humanistik or humanism, ini adalah contoh-contohnya yang saya selalu laksanakan di dalam kelas, fun learning, iaitu mereka bermain sambil belajar. Yang menggambar ini saya ambil dari internet. Memberikan otonomi kepada murid, saya libatkan mereka dalam proses membuat keputusan. Contohnya, bagaimana mereka ingin mempelajari sesuatu ataupun setelah mereka mempelajari satu topik, saya berikan mereka kebebasan ataupun otonomi untuk laksanakan aktiviti seperti mereka nak buat persembahan ataupun projek. Jadi otonomi itu saya berikan kepada mereka supaya mereka rasa bertanggungjawab di dalam pembelajaran mereka sendiri. Dan yang ketiga ialah memberi penekanan kepada sosio-emosi mereka. Saya memastikan bahawa saya tahu apa emosi murid saya pada hari tersebut. Ini adalah kerana sekiranya murid itu dalam keadaan yang tertekan, dia dalam keadaan yang marah sebelum dia belajar, dia tak akan dapat belajar. Jadi saya mesti mengenal pasti apa emosi mereka. Salah satu daripada rutin ialah saya bertanya, how are you? Dan mereka bertanya kepada rakan-rakan lain, what do they feel? Happy, silly, angry, sad, or whatever. Jadi dari situ saya akan memulakan pelajaran saya ataupun memotivasikan mereka ataupun modified lesson saya pada hari tersebut. Yes, sosial emosi memang sangat penting. Even kita sendiri yang dewasa pun, sekiranya kita berada dalam mood yang sangat-sangat tak bagus, kita tak akan dapat melaksanakan apa yang kita nak buat dalam keadaan yang sempurna. Betul? Ya.
Jadi ini adalah antara pendekatan humanistik yang saya laksanakan di dalam kelas bahasa Inggris saya. Saya bawa mereka keluar dari bilik darjah sebab saya tahu keperluan mereka bukan hanya duduk di dalam bilik segi empat. Jadi saya bawa mereka keluar. Gambar yang pertama. Saya berikan mereka bermain permainan bahasa, games, language games. Yang ini ialah treasure hunt. Ini pun treasure hunt, project, dan juga games. Ini adalah salah satu daripada pendekatan yang kaedah-kaedah yang saya gunakan, iaitu menggunakan permainan, project, dan membawa mereka keluar menggunakan bahan-bahan yang otentik, bahan-bahan yang asli untuk mereka belajar. Okay, yang ini adalah salah satu daripada aktiviti kelas bahasa Inggeris, iaitu Battle of the Verb, yang mana mereka diberikan card game. Ini adalah salah satu daripada card game yang merupakan inovasi di sekolah kami. Mereka bukan hanya menghafal verb, tetapi bermain. Lihatlah berapa gembiranya muka. Okay. Ini juga salah satu daripada reading activity dalam kelas bahasa Inggris yang mana mereka match. Okay, mari kita lihat video. Dan sekali lagi permainan. Ini adalah semasa PDPR, modul yang diberikan kepada mereka juga bertemakan permainan. Dan mereka menceritakan apa yang mereka telah main. Okay, permainan Snake and Ladder. Mereka bermain dengan ibu bapa di rumah. Okay, so ini adalah PDPR yang mana mereka menggunakan banyak lagu-lagu yang menarik dan mempersembahkan dalam bentuk TikTok seperti budak murid lelaki ini. Okay, ini ialah inovasi Battle of the Verb kami yang telah mendapat pingat perak kategori bahasa Inggeris di peringkat kebangsaan. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin berkongsi sebuah cerita berkenaan dengan murid tahun 4. Iaitu tahun 4 kelas saya tahun ini, yang bertajuk Dari Pemalu kepada Pembicara Buku. Apa yang aktiviti yang dilaksanakan oleh 8 orang murid, 10 orang murid di sini ialah bicara buku, yang mana mereka perlu membaca dan menceritakan semula apa yang telah mereka baca kepada murid lain di sekolah. Maksudnya satu sekolah bersama dengan guru besar semua, dan 10 orang murid tahun 4 ini menceritakan buku yang telah mereka baca. Untuk pengetahuan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kelas ini mempunyai seorang murid yang sangat-sangat pemalu. Dia sangat pintar, dia merupakan seorang murid yang sangat pintar. Antara 10 orang ini, ada seorang yang sangat pemalu. Dia sangat pintar, tetapi dia sangat pemalu. Dia pernah diminta untuk bercakap di hadapan murid sesama murid,
Dan tidak ramai guru pada ketika itu, hanya 2 orang guru dan muka dipucat. Dia tidak dapat bercakap. Itu adalah setahun yang lepas. Setahun, ya betul, setahun yang lepas. Jadi, apa yang telah saya lakukan dalam kelas ini secara partikular ialah saya menggunakan full humanistic approach, pendekatan humanisme kepada mereka, memberikan mereka autonomi terutamanya, memastikan emosi, mengenal pasti emosi mereka, melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, berasaskan permainan untuk meningkatkan self-esteem ataupun meningkatkan keyakinan diri mereka. Sebab saya tahu mereka berpotensi. Mereka sangat berpotensi. Namun mereka mempunyai self-esteem ataupun keyakinan diri yang agak rendah. Jadi setelah certain period of time, setelah satu tempoh masa, dan di sini ialah di luar jangkaan saya sebenarnya. Setelah 2 tahun sekolah ditutup, lebih kurang 2 tahun, tahun ini saya cabar mereka. Saya cabar mereka dan saya memberikan juga galakan kepada mereka untuk membuat bicara buku di hadapan semua. Apa yang telah berlaku ialah ketika bicara buku, sebelum mereka membuat bicara buku, saya telah latih mereka untuk bercakap, present buku mereka, tetapi saya tak pernah melatih mereka untuk menjawab soalan secara spontan. Soalan impromptu. Dan apa yang berlaku pada ketika mereka membuat bicara buku sebenar World Book Day pada 2 minggu yang lepas, 2-3 minggu yang lepas, guru-guru dan murid-murid lain mula bertanya soalan. Ini adalah karena buku-buku yang mereka baca sangat-sangat menarik. Itu buku berkenaan non-fiction, berkenaan dengan sains. Jadi murid-murid ini tanpa saya sangka, walaupun ditanya soalan bertalu-talu, mereka boleh menjawab. Dan seorang murid tersebut yang particularly, yang sangat-sangat pemalu bila berada di depan, dia menjadi pucat. Dialah orang yang menjawab soalan-soalan yang tidak dapat dijawab oleh murid-murid yang lain. Jadi di situ saya melihat pendekatan humanisme ataupun humanistic approach ini boleh memperkasakan pendidikan kita. Akhir perkongsian saya, pendekatan humanisme ataupun humanistic approach mampu memperkasakan pendidikan kita. Hadirin hadirat, guru-guru yang saya hormati sekalian. Anda mungkin tidak dapat meramal masa depan, ataupun pergi ke masa depan, ataupun balik ke masa lampau, seperti yang dilakukan oleh Dr. Strange di sini. Kita tidak mempunyai kuasa sehebat Wanda. Peminat-peminat Marvel akan tahu. Boleh mencipta masa depan, mencipta reality. Tetapi guru adalah adiwira yang boleh membina masa depan negara dengan membina murid dan sekolah yang sejahtera dengan pendekatan humanisme. Sekian saja perkongsian dari saya. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru. Terima kasih cikgu, guru-guru yang telah mengajar saya dari prasekolah sehinggalah sekarang. Terima kasih semua. Jumpa lagi dan selamat Hari Guru.